Pedi memanfaatkan 15.4 juta golongan B40 dan masyarakat luar bandar. Keputusan PRU Dun Melaka bukti rakyat mahu kestabilan politik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Zamri. Berita wilayah hari ini akan melintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Perlis. Antara fokus hari ini menjadikan daerah Keningau dan Tambunan sebagai hub pelancongan dan projek Jambatan Sungai Sarawak mampu atasi kesesakan. Terus setia sejam bersama kami dalam berita wilayah. 873 pusat ekonomi digital keluarga Malaysia (PEDI) di seluruh negara akan dipertingkat dan dipergiat sebagai pusat sehenti untuk aktiviti ekonomi digital luar bandar. Usaha merapatkan jurang digital itu dijangka memanfaatkan 15.4 juta golongan B40 dan masyarakat luar bandar. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, 37 PEDI baru akan dibuka pada suku pertama 2022. 173 PEDI lagi akan beroperasi menjelang penghujung tahun depan, menjadikan keseluruhan 1,083 PEDI beroperasi di seluruh negara. PEDI bermatlamat meningkatkan tahap sosioekonomi komuniti setempat dan memberi pendedahan kepada kemahiran digital agar semua penduduk tanpa mengira kedudukan sosial maupun geografi berupaya menyertai dan mengambil peluang di dalam ekonomi digital. Beliau berucap melancarkan PEDI di Berpahang. Masyarakat, terutamanya golongan muda, digalakkan kembali merakyatkan seni dan budaya tradisional negara agar tidak ditelan zaman. Malah aktiviti itu dapat dimanfaatkan Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEK dalam mempromosikan Malaysia sebagai destinasi pilihan segmen pelancongan budaya. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, MOTEK melalui pelbagai agensinya harus melakukan pendekatan baharu dan kreatif dalam memperkenalkan elemen kepelbagaian bangsa, bahasa dan budaya untuk menarik pelancong domestik mahupun luar negara. Menurut beliau, antaranya memperkasakan kembali sukan-sukan rakyat dan budaya tradisional di setiap negeri. Sukan rakyat ini perlu diperkasakan lagi. Lebih banyak program-program ini dilaksanakan di setiap daerah. Jadi bukan saja melalui program rasmi kementerian, tapi di peringkat daerah, aktiviti-aktiviti daerah itu boleh dilaksanakan sebagai acara mingguan dan sebagainya, supaya kalau tidak, kalau Datuk Densi tak datang ke benda ni, kita tak ada rakyat tadi. Jadi kalau boleh diperbanyakkan, kalau boleh adakan tempat khusus sebagai contoh untuk sukan rakyat. Beliau berkata kawasan mahupun lokasi khusus harus disediakan dan diaktifkan dengan pelbagai aktiviti bagi menarik minat masyarakat. Ini sekaligus akan menjadi tumpuan pelancong luar untuk dimasukkan dalam jadual kunjungan mereka ke negara ini. Beliau berkata demikian di sidang media program Komuniti Keluarga Malaysia Hogoh Pra 2021 di Berpahang. Sekurang-kurangnya satu PEDI akan ditubuh di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri. Sasaran itu dibuat bagi membolehkan 800,000 usahawan kecil menerima manfaat berkenaan menjelang 2025.
Untuk itu, program pemerkasaan pendigitalan usahawan kecil diterajui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM akan dianjur dengan rakan strategiknya. MDEC dengan kerjasama rakan-rakan ataupun rakan PADI, kalau macam di sini misalnya Telekom Malaysia akan mewujudkan konten-konten latihan. Itu yang paling penting sekali. Ya. Sebagai contoh, kalau seseorang ada satu produk, mungkin kita perlu melatih dia daripada awal lagi macam mana branding. Ya. Cara buat branding yang baik. Macam mana dia nak buat labeling yang baik. Dan macam mana cara dia nak pasarkan benda itu. Peruntukan khusus hingga RM50,000 setahun akan diberi kepada PADI melalui SKMM bagi penganjuran program yang diperlukan. Baik, kita ke Bumi Kenyalang dengan memfokuskan kemenangan Barisan Nasional di Melaka pada pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri selain projek Jambatan Sungai Sarawak atasi kesesakan trafik sepanjang Kuching Samarahan Expressway. Nursila, silakan. Ya, Nurul, kemenangan Barisan Nasional BN di Melaka pada pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri semalam harus dijadikan iktibar kepada wakil rakyat betapa rakyat mahu kestabilan politik. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata tanpa kestabilan politik ia akan memberi implikasi negatif terhadap negara. Sarawak sendiri dapat membangunkan projek itu, mengantikan projek itu menggunakan peruntukan negeri Sarawak itu sendiri. Ini membuktikan bahawa kerajaan negeri Sarawak adalah contoh kepada kebanyakan negeri di Semenanjung. Dan sebab itu amat pentinglah kestabilan perpaduan itu menjadi asas. Oleh itu, beliau mahu pengundi di negeri ini memastikan kestabilan politik terus dicapai bersama kerajaan negeri sedia ada. Datuk Seri Fadilah ditemui pemberita selepas majlis program bersenam Taiji Qigong Shibashi di Matang Kuching. Beliau bersama penyandang ahli Dewan Undangan Negeri Tupung Fazruddin Abdul Rahman sebelum itu untuk meluangkan masa setengah jam bersenam bersama Persatuan Taiji. Dalam perkembangan sama, keputusan Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Melaka yang berpihak kepada kemenangan Barisan Nasional menunjukkan rakyat memilih parti pemerintah yang stabil untuk memimpin negeri. Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata ini perlu menjadi tanda aras kepada rakyat khususnya di Sarawak untuk PRU Dun akan datang dalam memilih pemerintah yang kukuh, stabil serta menolak budaya lompat parti. Very clear. Melaka. Number one, stable government. The people want a very stable government. Strong. That is number one. Number two, frogging culture. People don't like frogging culture. Katakan budaya kata. This is why you notice one party kosong. Supposed to be a very strong party. Dia datang ke Sarawak juga. So let me learn from that lesson lah. Jelasnya lagi, pucuk kepimpinan parti yang dapat memerintah dan politik yang stabil selain rakyat yang bersatu padu tunjang utama kepada pembangunan negara. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media selepas Majlis Pecah Tanah Jambatan Sungai Sarawak Sejingkat dan Second Kuching Samarahan Trang Road di Sejingkat Kuching. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari mengingatkan rakyat negeri ini agar terus bersatu serta memberi sokongan kepada kerajaan memerintah. Tambahnya lagi, dengan politik negeri Sarawak yang kukuh dan rakyat yang bersatu padu, ia memudahkan lagi perancangan pembangunan terutama projek-projek rakyat. Sementara itu, pada majlis yang sama, projek Jambatan Sungai Sarawak Sejingkat dan Second Kuching Samarahan Trang Road bakal memberi kelegaan kepada penduduk di Samarahan, khususnya yang sebelum ini sentiasa berdepan dengan kesesakan trafik, terutama waktu puncak sepanjang Kuching Samarahan Expressway. Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Datuk Julaihi Narawi berkata, jambatan yang bernilai RM11 bilion itu dibiayai kerajaan negeri mula dilaksana sejak Januari lalu dan dijangka siap pada
tahun 2023 akan menghubungkan terus Kota Samarahan dengan Sejingkat. Jelas Datuk Julaihi Narawi, projek ini merangkumi 3 pakej. Pakej pertama melibatkan pembinaan jambatan kabel penahan sepanjang 1,281.2 meter dengan jalan 2 lorong 2 hala. Sementara pakej kedua naik taraf jalan kampung Tanjung Bako sedia ada sepanjang 7.56 km dari standard JKR R3 ke JKR R5 yang dijangka siap pada Ogos 2023. Manakala pakej ketiga iaitu membina jalan baru sepanjang 7.0 km dalam standard JKR R5 menghubungkan jalan kampung Tanjung Bako ke Bulatan menuju Jambatan Batang Samarahan yang dijangka siap Jun 2024. Datuk Julaihi menambah pembinaan jambatan ini akan memperkasa jaringan jalan pesisir dengan menghubungkan secara terus zon-zon industri perkilangan serta industri berat bagi Kuching dan Samarahan. Dia berucap pada Majlis Pecah Tanah Jambatan Sungai Sarawak, Sejingkat dan Second Kuching Sarawak, Trang Road di Sejingkat Kuching. Kerajaan mahu memulihkan ekonomi wilayah tengah dengan memanfaatkan perairan laut dalam di Paluh melalui pelaksanaan beberapa projek pembangunan industri perkapalan di kawasan itu. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, di bawah rancangan Malaysia ke-12, kerajaan bercadang untuk membangunkan Taman Kejuruteraan Laut Tanjung Manis di Paluh seluas 404 hektar. Dedah Datuk Amar Awang Tengah, Paluh akan membuka peluang lebih baik kepada pembina kapal tempatan untuk menjadi penggiat besar dalam industri pembinaan dan pembaikan kapal serta industri minyak dan gas. Ini termasuk untuk pelabur yang memerlukan kawasan tanah yang luas untuk membangunkan projek dengan kemudahan pelabuhan air dalam dan Paluh pastinya sesuai dengan keperluan mereka. Selain di Paluh, industri perkapalan di kawasan Sibu juga turut diberi perhatian dengan kerja naik taraf estet perindustrian perkapalan rantau panjang fasa 1 yang bernilai lebih 11.7 juta ringgit kini sudah siap dibina. Beliau yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan turut memberitahu atas permintaan Persatuan Limbungan Kapal Sibu, kementerian itu kini sedang menjalankan pembesaran rantau panjang fasa 2 dengan jangkaan siap pada penghujung tahun depan. Datuk Amar Awang Tengah berucap pada Majlis Pelancaran Buku Industri Maritim Sarawak, Pemangkin Pertumbuhan yang diterbitkan oleh Persatuan Industri Maritim Sarawak, SAMIN di Sibu. Buku ini bertujuan menyediakan maklumat terkini berkenaan kategori pembinaan kapal dan pembaikan kapal serta industri sokongan di Sarawak. Golongan petani tempatan di negeri ini khususnya di bahagian Serian disaran supaya mempelajari teknik dan pengurusan pertanian terkini ke arah menembusi pasaran luar. Menteri Muda, Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Roland Sagahwiin berkata, langkah ini bagi memastikan golongan ini dapat meningkatkan pendapatan masing-masing. Jelas Datuk Roland Sagahwiin, kerajaan negeri telah mengambil beberapa inisiatif bagi membantu golongan ini supaya lebih aktif untuk menghasilkan produk yang berkualiti. Beliau berucap pada Majlis Penangguhan Program Agriculture Community Outreach AgriCorp, anjuran Jabatan Pertanian bahagian Serian di Serian. Tambahnya, penganjuran program AgriCorp yang disertai lebih 100 orang peserta ini bertujuan mengeratkan hubungan kerjasama antara golongan petani khususnya di kawasan pedalaman dengan Jabatan Pertanian Sarawak. Pada majlis sama, Datuk Roland turut menyempurnakan simbolik penyerahan anak benih tanaman durian dan nanas kepada para petani di sekitar kawasan Mongkos. Sekian perkembangan berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Silakan Nurul. Terima kasih Nursila di atas perkembangan itu. Baik saudara, sebelum ke perkembangan berita selanjutnya, kita ke Jabatan Meteorologi bagi mendapatkan laporan cuaca bersama Atikah Maziah Mukhtar. Silakan Atikah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Paparan imej serta angin semasa masih lagi menunjukkan keadaan angin ketika ini dipengaruhi oleh angin dari arah timur laut dengan kelajuan sederhana kurang 40 km per jam. Turut diserap ketika ini terdapat kawasan sistem bertekanan rendah melibatkan bahagian timur semenanjung Malaysia di mana keadaan sistem bertekanan rendah ini berlaku serentak bersama luruan monsun dan ianya dijangka akan bergerak
kerap merentasi bahagian timur dan juga utara Semenanjung dalam tempoh beberapa hari yang akan datang dan sekaligus boleh memberikan kesan keadaan cuaca yang lebih lembap di kawasan yang tersebut, terutamanya melibatkan negeri Kelantan, Terengganu, Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga di sekitar negeri Hulu, negeri Perak. Oleh itu, orang awam di kawasan yang terlibat diminta untuk lebih berhati-hati dan juga sentiasa peka dengan keadaan cuaca semasa. Ekoran dari perkara ini juga, Jabatan Meteorologi Malaysia turut telah mengeluarkan amaran cuaca peringkat waspada melibatkan negeri Kelantan dan juga Terengganu seperti yang telah diwarnakan dengan warna kuning ini dijangka akan bermula pada hari ini dan akan berterusan sehingga ke hari esok. Dalam tempoh amaran ini berkuat kuasa, keadaan hujan lebat berterusan dijangka boleh berlaku di sekitar kawasan yang tersebut. Oleh itu, orang awam terutamanya mereka yang berada di sekitar kawasan berkedudukan lebih rendah dan juga kerap berlaku banjir diminta untuk lebih berhati-hati. Melalui paparan imej gemerradar semasa pula diperhatikan keadaan cuaca lebih lembap hari ini di mana hujan dicerap berlaku di hampir kesemua negeri di Semenanjung Malaysia, lebih tertumpu melibatkan negeri Johor, Negeri Sembilan Melaka, Negeri Selangor dan juga Pahang pada ketika ini. Walau bagaimanapun, keadaan cuaca lembap ini dijangka akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Sementara itu, keadaan hujan yang berlaku di sekitar negeri-negeri di utara dan timur Semenanjung ini pula dijangka akan berterusan sehingga ke malam nanti. Untuk negeri Sabah dan juga Sarawak pula, perhatikan keadaan hujan lebat dan juga ribut petir turut dicerap sedang berlaku melibatkan bahagian pedalaman pantai barat Kudat dan juga Sandakan negeri Sabah. Manakala untuk negeri Sarawak pula, keadaan cuaca lembap hanyalah tertumpu melibatkan bahagian Kapit dan juga Miri negeri Sarawak yang dijangka akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atika Marzia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saudara, Kementerian Pertanian dan Perikanan berhasrat menjadikan daerah Keningau dan Tambunan sebagai hub pelancongan. Laporannya kita terus saja ke Sabah bersama Enicia Dollars. Silakan. Baik, Nurul. Kementerian Pertanian dan Perikanan berhasrat menjadikan daerah Keningau dan Tambunan sebagai hub pelancongan di Sabah berasaskan ekosistem sedia ada. Menterinya Datuk Seri Panglima Jeffrey Kitingan yakin kepelbagaian budaya serta keunikan flora dan fauna di daerah ini mampu menjadi daya penarik utama pelancong sekaligus meningkatkan sosioekonomi penduduk. Seperti Gunung Terusmadi, juga gua-gua sana, gua lain pun ada, sungai-sungai yang bersih. Ada juga isu canyon di sempadan Ranau dan Tambunan. Dan juga kita ada budaya yang boleh kita promosikan sebagai asas pelancongan kita di sini.
Beliau berkata demikian kepada media selepas menyempurnakan majlis perasmian tagal tradisi serentak 3 kampung iaitu Kampung Gasabon, Sungoi dan Kapayan Lama Apin-Apin di Keningau. Mengenai majlis ini, Datuk Jeffrey berharap program tagal dapat mendidik penduduk luar bandar untuk memelihara ekosistem sungai daripada tercemar selain dijadikan produk pelancongan. Sehingga kini terdapat 560 sistem tagal melibatkan 225 sungai di Sabah dan berjaya menerima pelbagai anugerah di peringkat negeri dan kebangsaan. Pejabat Dewan Undangan Negeri Dun Telupit bersama Institut Kajian Pembangunan IDS akan melaksana kajian pelan pembangunan strategik dalam usaha menentukan hala tuju pembangunan daerah Telupit yang lebih mampan. Fokus kajian termasuklah membahagikan daerah itu kepada 4 zon utama melibatkan Mukim Sapi Nangoh, Ulu Labuk, Mukim Liwogu dan Pekan Telupit. Menurut ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telupit Johnny Bon J. Kurum, kajian turut mencadangkan Mukim Sapi Nangoh kawasan Ulu Labuk sebagai kawasan pelancongan. Kawasan Mukim Liwogu ini kita fokus untuk produk pertanian dan kemudian untuk di zon Pekan ini kita jadikan dia sebagai hub pentadbiran, sebagai suatu kawasan bandar. Ini yang kita bagi garis panduan kepada IDS untuk membantu saya dan menzoning kawasan daerah Telupit ini. Beliau ditemui RTM dalam majlis pemimpin bersama penjawat awam, ketua-ketua kampung dan pengerusi-pengerusi JPKK dan majlis penutupan Karnival Sukan Piala Adun Telupit sempena Hari Sukan Negara di Dewan Institut Perhutanan di Telupit. Johnny Bon memberitahu pelan pembangunan strategik tersebut dijangka dapat disiapkan hujung tahun ini sebelum diserahkan kepada kerajaan negeri. Ia bagi membolehkan agensi kerajaan yang terlibat dapat merancang sekaligus membangunkan daerah ini yang masih dikategorikan sebagai daerah belum membangun di Sabah. Mita Tabang Komuniti dan Kelab Kebajikan Raisul menyumbangkan 400 bakul makanan kepada golongan asnaf sekitar Tamparuli dan Kiulu. Bakul makanan mengandungi beras, minyak masak serta keperluan makanan asas. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Jahid Jahim berharap keprihatinan tersebut dicontohi NGO lain bagi membantu golongan memerlukan. Saya mengharapkan juga kepada NGO lain, termasuk juga korporat-korporat yang lain, supaya masuk dan terlibat dalam program seperti ini, supaya ada kepompong-kepompong yang perlu dibantu itu. Usaha-usaha itu dapat melengkapi apa yang telah sedang dan akan dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Okay, pada hari ini yang kita turun bersama dengan lebih kurang 20 orang volunteer dan 11 kereta, 11 kenderaan sekali turun, dan semua sukarelawan ini adalah daripada golongan belia dan beliau, maksudnya daripada setiap lapisan masyarakat lah. Ada yang profesional, ada yang pelajar, ada juga yang belia baru mencari pekerjaan. Alhamdulillah juga sebenarnya sumbangan yang ini daripada kutipan dana sendiri daripada Kelab Kebajikan Raisul dan juga Mita Tabang Komuniti. Kita juga diberi top up selebihnya daripada Yayasan Nur Jauhar juga dan juga daripada LHDN. Jadi Alhamdulillah dengan bantuan mereka juga kita dapat target kita yang pada hari ini yang 400 bakul makanan lah. Program berkonsepkan menyantuni ummah antara matlamat utama dalam pelaksanaan Bulan Dakwah Yadim 2.0 bermula 8 Oktober hingga 31 Disember ini. Lebih 30 program dilaksana dengan penglibatan beberapa buah masjid di negeri ini. Pengarah Yadim Sabah Ustaz Muhammad Akmal memberitahu pelaksanaan program juga bertujuan mengajak lebih ramai umat Islam mengimarahkan masjid dan menjadikan masjid sebagai institusi keagamaan menerusi pelbagai program kemasyarakatan. Jadi tarikan kita kepada masjid itu antara lainnya dengan program-program seumpama inilah. Dan insya-Allah kita akan berkolaborasi dengan masjid ini dan masjid-masjid lain lagi di daerah-daerah lain untuk membuat pelbagai program yang lain. Program ini adalah satu bentuk cara berdakwah sesuai dengan masa kini bahawa Islam itu adalah ad-din, selain dari tempat beribadah di masjid, tetapi untuk membangun umat dunia akhirat sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
Beliau menyatakannya kepada RTM sempena program bersama chef hidangan dari hotel ke masjid di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Dalam program ini, Chef Nirwan Andi iaitu ketua chef di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu berkongsi kaedah memasak beberapa menu kepada 30 peserta yang mewakili komuniti Masjid Bandaraya Kota Kinabalu dan wakil daripada badan bukan kerajaan NGO. 40 penggiat seni veteran diraihkan dalam program Dasar Warga Emas Negara anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Sabah yang berlangsung di Ibu Negeri. Veteran yang diraihkan antaranya terdiri daripada penyanyi, pelakon, penulis dan penari. Pengarah Pendidikan Negeri Sabah, Datuk Misrin Radin menjelaskan selain bertujuan menghargai golongan penggiat seni program dilaksana bagi memberi peluang kepada pelajar bertemu dan berinteraksi bersama veteran seni ini serta mendengar perkongsian kerjaya dalam bidang kesenian. Saya mahu murid-murid kita ni menghargai, tahu bahawa Sabah ni dari dahulu lagi memang hebat dalam seni. So kita memberi mereka peluang untuk bertemu dengan orang-orang yang hebat ni. Datuk Misrin memberitahu media selepas merasmikan program Dasar Warga Emas Negara DWEN Jabatan Pendidikan Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Kami memang amat berterima kasih kepada satu badan yang mengiktiraf dan inilah yang kami harapkan. Mudah-mudahan ada agensi-agensi lain yang terlibat dalam kesenian ini boleh melihat sumbangan yang kami lakukan selama ini sebagai satu sumbangan. Ini satu penghargaan. Satu penghargaan Jabatan Pendidikan telah melakukan sesuatu tindakan yang amat dihargai, bermakna bagi semua. Terutama sekali yang begitu bermakna bagi anak-anak murid kita. Inilah yang paling penting sekali. Diorang tanya pasal apa pengalaman, saya beritahu saya mula bergiat dalam seni dari sekolah. Tetapi yang betul-betul di hadapan kaca TV bermula 1976. Menjadi salah satu suntikan bagi semua pelajar, bagi kami untuk meneruskan dan bergiat aktif lagi dalam bidang kesenian. 40 pelajar sekolah menengah yang terlibat aktif di sekolah dalam bidang kesenian seperti nyanyian, lakonan dan tarian terpilih hadir dalam majlis ini. Baik, sekian paparan dari negeri di bawah Bayu. Teruskan kesetiaan anda bersama Berita Wilayah. Untuk berita seterusnya, kita kembali ke Angkasa Puri bersama Nurul. Silakan Nurul. Terima kasih Nisia di atas perkembangan itu. Golongan belia diseru agar terus menjadi tunjang membantu kerajaan dalam membangun dan merancakkan semula ekonomi negara. Ini kerana belia merupakan pelapis kepimpinan untuk memastikan negara terus maju dan membangun selepas pandemik COVID-19. Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Jalaluddin Alias berkata, generasi belia keluarga Malaysia perlu lebih bersemangat dan komited merancana kepimpinan masa depan negara. Dan suntikan semangat yang ditunjukkan oleh golongan belia kita menampakkan satu petunjuk baru bahawa golongan belia kita bersedia untuk menjadi sebahagian daripada anggota pentadbir bagi kerajaan kita dan juga malah bagi kepimpinan negara, insya-Allah. Datuk Seri Jalaluddin berkata demikian selepas merasmikan sambutan Hari Belia Negara 2021 peringkat Labuan. Beliau turut menyampaikan anugerah Perdana Belia Negara APBN Labuan 2021. Kementerian Wilayah Persekutuan menegaskan kepada Perbadanan Labuan dan pejabat ahli Dewan Negara memantau isu yang dibangkitkan oleh kesemua 27 kampung sekitar Labuan. Timbalan menterinya Datuk Seri Jalaluddin Alias berkata perkara yang dibangkitkan mengenai isu pembangunan ekonomi sosial perlu segera diselesaikan demi kepentingan rakyat. Ini termasuklah isu berkaitan status Pulau Bebas Cukai serta pelantikan Barisan Baru Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK yang masih belum selesai. Kolaborasi di antara kementerian dan jabatan mesti dilakukan bagi memastikan pembangunan dan juga perancangan di Labuan ini dapat kita adakan secara bersama. Ini akan dilakukan secepatnya mungkin.
Beliau berkata demikian kepada pemberita di Labuan selepas mengadakan perjumpaan bersama pemimpin masyarakat di LIGC. Masyarakat diingatkan supaya memikirkan kaedah terbaik dalam melaksanakan sebarang pelaburan untuk masa depan. Butirannya kita bersama Ahmad Iqbal Arif Yaakob di studio RTM Kangar. Silakan. Baik, terima kasih Nurul. Masyarakat dinasihati untuk sentiasa bijak dalam memilih kaedah pelaburan yang menjanjikan pulangan terbaik, menguntungkan, selamat dan patuh syariah. Ini berikutan fenomena masyarakat membuat simpanan dalam bentuk emas yang dilihat sebagai pelaburan jangka masa panjang kerana pulangannya yang lebih stabil dan tidak bersifat spekulatif. Titah Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalulail, wanita cenderung memilih barang kemas sebagai aset kerana ia boleh berfungsi sebagai perhiasan, dipajak atau dijual dikala memerlukan, malah dilaburkan untuk menambah pendapatan. Menurut baginda, mengikut kajian Pusat Penyelidikan Undian UCSI mendapati hampir separuh daripada golongan T20 yang memohon pengeluaran Aisina KWSP merancang untuk membuat pelaburan dalam bentuk emas dan saham bagi mengukuhkan lagi keadaan kewangan mereka. Demikian titah baginda ketika menyerahkan sumbangan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis Maib sebanyak RM21,000 kepada 30 orang asnaf dalam kalangan anak karya Masjid Al-Riza Panggas. Konsep keluarga Malaysia bukan hanya sebagai titik permulaan kepada perpaduan rakyat dan negara, sebaliknya ia kesinambungan kepada tiga teras utama iaitu keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran. Bagi menterjemahkan ketiga-tiga teras utama ini, sambutan Bulan Keluarga Malaysia memfokuskan kepada 5 nilai teras keluarga bahagia iaitu kasih sayang, akhlak, sihat dan selamat, ilmu dan harmoni. Menurut Esko Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Negeri Siti Berani Yahya, nilai teras keluarga Malaysia ini dijadikan elemen utama dalam melaksanakan program dan aktiviti sambutan Bulan Keluarga Malaysia di Perlis. Walaupun dilaksanakan secara skala kecil, namun usaha dilaksanakan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN sedikit sebanyak membantu meringankan beban ahli keluarga Perlis yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Segala tanggungjawab hendaklah kita pikul bersama bagi merealisasikan hasrat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa kita perlu membentuk keluarga besar Malaysia dan keluarga besar Perlis, terutama sekali bagi menepati cita rasa rakyat di akar umbi yang memerlukan keharmonian dan kesejahteraan di dalam mendepani masa depan kita yang begitu mencabar, terutama sekali dalam keadaan pandemik COVID-19 ini. Beliau menyatakannya pada sambutan Bulan Keluarga Malaysia peringkat negeri di Taman Buah-Buahan Eksotik Perlis di Sungai Batu Pahat, Kangar. Peralihan Perlis ke fasa 4 Pelan Pemulihan Negara memberi impak positif kepada pelbagai sektor ekonomi termasuk pelancongan. Pelancongan desa antara yang menjadi tumpuan masyarakat sehingga mengubah cara pengusaha inap desa menyediakan perkhidmatan mereka. Pengusaha inap desa turut menyediakan fasiliti menarik bagi menarik perhatian pengunjung, antaranya penyediaan kolam mandi, fasiliti sukan serta pakej menarik dengan harga yang berpatutan. Sambutan sangat baik. Alhamdulillah, setiap hari penuh. Sebab lah ni pula budak-budak tak boleh sekolah lagi kan. Lagi dah orang duk tubi-tubi nak masuk. Jadi Alhamdulillah lah dengan adanya tempat orang kata rehat lah. Jadi orang masyarakat setempat pun boleh dapat manfaat. Dan kalau boleh buka sempadan ni lebih lagi banyak lah orang nak main tu. Selain itu, pengunjung inap desa menyambut baik inisiatif pengusaha selain menganggap kelonggaran yang diberikan kerajaan mampu memajukan semula sektor pelancongan setempat. Kita happy lah sebab kita dah nantikan lama kan untuk bercuti bersama keluarga. Lepas tu kita pun boleh balik kampung, jumpa family dan tak kurang juga kita dapat kembalikan balik aktiviti pelancongan dan menambah lagi lah ekonomi negara. Menurut Esko Pelancongan Negeri Esmaiza Ahmad, pandemik COVID-19 telah mengubah corak pelancongan masyarakat daripada bercuti di bandar ke kawasan desa di luar bandar.
Dan kita melihat selain daripada tempat-tempat pelancongan yang diselia oleh jabatan-jabatan, kita juga ada individu-individu yang orang kata apa, membuat prasarana sendiri, seperti mana hari ini kita melihat inap desa yang dibuat oleh individu ini, yang mana kita ada 100 lebih inap desa ataupun kategori homestay yang bukan di bawah Motek, guest house dan sebagainya. Ini ada 100 lebih di Perlis yang dibuatnya sendiri, seperti mana hari ini kita lihat begitu kreatif. Ada inap desa, ada 8 buah bilik dan juga kolam. Yang ni yang kita katakan kita amat memberi ruang dan peluang, Kerajaan Negeri amat memberi ruang dan peluang kepada setiap individu, setiap rakyat Perlis. Kalau ada modal sikit, kalau ada berkemampuan, kalau nak ubah bidang, so bolehlah ubah bidang ni. Sekian paparan berita dari Perlis. Bercuti bersama keluarga memang menyeronokkan, tetapi kita harus berhati-hati dan patuhi protokol kesihatan umum di sebalik jangkitan COVID-19 yang belum berpenghujung. Kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Ahmad Iqbal Arifkov. Tiada lagi kompaun dikenakan kepada pemilik haiwan ternakan di Pulau Peranginan ini. Sebaliknya, Majlis Perbandaran Langkawi Bandaraya Pelancongan MPLBP akan menangkap dan melelong haiwan ternakan yang dikesan berkeliaran di tempat awam dan taman perumahan. Setiausaha MPLBP Nurul Izzati Ahmad Salmi berkata, selepas haiwan berkenaan ditangkap, pemiliknya perlu mengikut prosedur lelongan jika mahu mendapatkan semula ternakan mereka. Kita memang ada menerima aduan berkenaan dengan haiwan-haiwan merayau di seluruh Langkawi. Aduan yang kita terima melalui sistem aduan Majlis Perbandaran Langkawi lah. Yang mana setiap aduan yang diterima kita akan buat pemantauan dan akan mengambil tindakan segeralah. Tindakan tegas itu dilakukan mengikut Undang-Undang Kecil Haiwan Merayau MPLBP 2002 bagi memastikan jalan raya dan kawasan perumahan bebas haiwan merayau. Setakat ini, MPLBP sudah menangkap lebih 20 ekor lembu yang akan melalui proses pindaan lelongan awam sehingga akhir tahun ini. Golongan petani diseru mencarum dalam skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri SKSPS Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso bagi melindungi diri dan keluarga sekiranya ditimpa kemalangan. Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Awang Hashim berkata, ketika ini jumlah petani yang mencarum di bawah skim tersebut masih rendah. Menurut Dato' Awang, di Kedah hanya 1,450 petani yang mencarum dalam SKSPS setakat ini. Jumlah itu jauh lebih rendah berbanding jumlah keseluruhan lebih 50,000 petani di negeri itu. Dia punya protection ataupun perlindungan dia sangat baik. Yang setakat ini diuruskan oleh Perkeso bagi melindungi para pencarumnya dengan sangat baiklah. Saya rasa sangat very impressive di segi keadaannya. Bila berlaku sesuatu musibah kepada pencarum, ditanggungnya sehingga ke isteri dan anak-anak, sehingga ke mereka, ke pelajaran mereka juga diberi perhatian oleh skim pelindungan insurans Perkeso ini. Beliau yang juga ahli Parlimen Pendang bercakap kepada pemberita selepas majlis penyerahan bantuan bakul makanan Mafi prihatin Mada di Mada D3, Titi Haji Idris Pendang Kedah. Sebanyak 581 bakul makanan Mafi prihatin diserahkan kepada keluarga peladang terjejas akibat banjir di daerah Pendang. Hampir 40 pesawah resah memikirkan banjir termenung yang menggelami 156 hektar sawah milik mereka di Kampung Tersang dan Kampung Luar Gual Periuk sejak 2 minggu lalu. Banjir termenung itu adalah kali pertama berlaku walaupun kawasan berkenaan menjadi lokasi hampir siap. Setiap tahun dipercayai disebabkan pembinaan projek tebatan banjir di lokasi berdekatan. Menurut Ketua Unit Pesawah Kampung Luar, Azli Jaafar,
Keadaan itu membimbangkan kumpulan pesawah yang sepatutnya mula menanam padi pada awal Januari terpaksa ditunda sehingga Mac atau April tahun hadapan. Kini masalah baru timbul pula apabila berlaku banjir termenung ekoran hujan 2 minggu lalu dan keadaan ini dibimbangi akan mengganggu proses menanam pada masa akan datang. Jadi kita nak bagi tahu ke pihak atas lah, pihak yang berwajib, bagaimana tindakan dia nak menyelesaikan masalah ni. Sebab kita ni petani sini, kalau kita tengok ke ramalan ayah ada lolo ni, untuk masa kita ke depan tu, kalau dulu bulan 1 kita boleh start nabur dah. Ni asal ni bulan 2, bulan 3 tak boleh nak nabur lagi. Banyak kerugian kita. Turut terjejas pemilik ladang kelapa Cik Nazir Cik Soh 62 tahun yang mengakui kerugian sebanyak RM30,000 jika masalah banjir termenung tidak diselesaikan dengan segera. Kalaulah masalah ni kita kata tak dapat diatasi, ambo rasa kemungkinannya ada ladang ambo ni akan musnah lah. Jadi benar-benarlah ambo berharap pada pihak berwajib supaya dapat menyelesaikan masalah yang berlaku di sekitar kawasan kapal luar ni. Golongan pesawah tidak menolak sebarang pembangunan, malah menerima baik, tetapi ia perlu dirancang sebaiknya supaya tidak memberi kesan negatif kepada mana-mana pihak. Sementara itu, Pengurus Besar Pertubuhan Peladang Kawasan PPK Rantau Panjang, Johari Rashid berkata, perbincangan akan dibuat dengan agensi berkaitan bagi membantu pesawah kerana difahamkan sawah berkenaan merupakan satu-satunya punca pendapatan mereka. Saudara, bagi melestarikan kesenian seni wayang kulit agar sentiasa subur dalam masyarakat, Balai Seni Negara dengan kerjasama Persatuan Wayang Kulit Sri Cindayu dan Universiti Teknologi Mara UiTM telah menganjurkan bengkel membuat patung wayang kulit ke patung wayang plastik 2021 di Kubang Kerian. Ia sekaligus sesuai dengan aspirasi baharu yang disarankan dalam Dasar Kebudayaan Negara 2021. Menurut Ahli Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara, Profesor Madya Dr. Lim Swee Tin, idea menghasilkan patung wayang kulit daripada bahan terbuang seperti plastik, kotak dilihat sebagai idea baharu dan segar dalam mengkomersialkan bahan seni budaya. Jelasnya, jika dibuat dengan sempurna, ia mampu menjadi bahan cenderamata selain sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran di peringkat sekolah dan institut pengajian tinggi. Menerusi bengkel berkenaan, beliau melihat golongan muda begitu berminat dalam menghasilkan patung wayang kulit menggunakan bahan kitar semula. Jadi saya sudah melihat perjumpaan awal ini sudah menunjukkan kejayaan. Jadi tidak mustahil Balai Seni Lukis Negara akan mengorak langkah yang lebih jauh supaya bidang ini, perkara ini dan kegiatan seumpama ini dapat dipertingkatkan lagi dari semasa ke semasa sehingga kita mencapai kejayaan yang lebih besar, saya fikir. Sementara itu, bagi pengerusi Persatuan Wayang Kulit Sri Cindayu, Kang Bun An, pada mulanya peserta yang mengikuti bengkel itu tidak mempunyai asas menghasilkan patung wayang kulit. Dan menerusi bengkel yang dianjurkan ini, peserta didedahkan dengan cara membuat patung wayang kulit, bermain alat muzik dan cara bermain patung berkenaan. Dengan program yang 2 hari ini, kita ajar budak dengan pengenalan patung wayang kulit, cara buat wayang kulit, cara main wayang kulit. Jadi masa 2 hari tu kita buat tu nampak berjaya lah. Kita buat dengan wayang ni biasa wayang kulit, tapi hari ni program ni kita buat wayang plastik. Wayang plastik ni dengan budak-budak tu buat tu nampak pelik wayang ni. Sekali dia buat dengan kulit, hari ni kita buat dengan plastik. Jadi dia kena camping alam sekitar kita buat ni. Rupa-rupanya plastik ni baik terbuang ni boleh membuat wayang kulit. Beliau menyatakan perkara itu pada sidang media majlis penutup bengkel berkenaan. Sebanyak 21 kes berkaitan Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan serta Akta Timbang Sukat berjaya dikesan sejak semalam menerusi Ops Menu yang dilancarkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Ops Menu dilaksana sejak 6 November hingga 31 Disember ini dilakukan bagi memastikan pematuhan ke atas perundangan berkaitan penandaan harga dan penggunaan alat timbang yang sah.
Timbalan Menterinya Datuk Rosul Wahid berkata tindakan tegas akan dikenakan ke atas peniaga yang gagal mematuhi peruntukan undang-undang di bawah Perintah Kawalan Harga dan Anti Pencatutan Golongan Penandaan Harga bagi Barangan dan Caj bagi Perkhidmatan 2020. Daripada 2,800 pemeriksaan di seluruh negara, 21 kes dilakukan, iaitu 10 kes di bawah Akta Anti Pencatutan dan 11 kes di bawah Akta Timpahan dan Sukan. Setakat ini. Jadi maknanya saya cukup nasihatkan kepada pengguna sebelum melakukan transaksi ataupun purchasing itu pasti betul-betul harga setiap barang yang nak dimakan ataupun yang nak dibeli tersebut. Beliau berkata demikian ketika meninjau para peserta tanaman melon manis di Taman Kekal Pengeluaran Makanan TKPM Peradung. Kerajaan negeri menjangkakan seramai 1,440 individu akan menggunakan laluan perjalanan vaksin VTL darat melalui Tambak Johor dan laluan kedua pada minggu pertama pembukaan bermula 29 November ini. Menteri Besar Johor, Datuk Hasni Mohamad berkata, berdasarkan perbincangan kedua-dua kerajaan Malaysia dan Singapura, jumlah pengembara yang menggunakan laluan tersebut dijangka meningkat kepada 2,500 orang pada minggu kedua dan seterusnya 5,000 orang pada minggu ketiga. Beliau berharap pembukaan VTL darat yang dijadualkan berjalan serentak dengan VTL udara tidak akan ditangguhkan. Kerajaan negeri bersama-sama dengan KKM sedang menyediakan, saya boleh katakan sedang memantapkan, kita dah sediakan lama, kita dah cadang lama, memantapkan SOP berkenaan VTL land. Terutama sekali melibatkan prosedur operasi saringan kepada pengembara yang ingin keluar dan masuk sempadan. Kedua-dua belah negara. Kerajaan Johor turut mempertimbangkan penggunaan teknologi dan kaedah terkini seperti saringan spektrum individu bagi mempercepatkan proses saringan dan meningkatkan jumlah kemasukan pengembara. Ia merupakan salah satu progresif untuk memulihkan ekonomi kedua-dua negara. Seramai 211 penduduk kampung Serampang Indah Gatko Jempol selesai menerima geran hak milik tanah ladang masing-masing selepas 40 tahun menanti. Ini selepas 34 orang penduduk menerima geran hak milik tanah pada fasa ketiga sekaligus menyelesaikan isu berkenaan. Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Amanuddin Harun berkata, bermula dengan penyampaian fasa 1 pada 3 Mac 2020, sebanyak 139 hak milik telah diserahkan kepada penduduk diikuti 38 lagi bagi fasa kedua 24 Disember lalu. Hari ini kita ingin umumkan bahawa selepas ini kita tidak buat lagi berfasa dan kita hanya akan menerima permohonan individu. Dan untuk makluman, hingga hujung tahun ini penerima-penerima sebelum ini dikecualikan daripada sebarang bayaran. Bayaran-bayaran ini ditanggung sama ada oleh pihak Tamarai Holding, PKNNS dan juga pejabat daerah itu sendiri. Tapi pada kali ini selepas 31 Disember, mereka yang masih lagi belum lagi menghantar permohonan mereka untuk diberi geran, mereka akan uruskan secara individu dan segala kos ditanggung oleh pihak pemohon itu sendiri. Katanya setiap penerima hak milik mendapat tanah ladang seluas 1.6 hektar bagi penduduk asal, manakala penduduk yang membeli daripada penduduk asal diberi tanah seluas 0.8 hektar. Beliau ditemui pada majlis penyampaian hak milik kepada 34 penduduk Gatko di Jempol.
Kementerian Komunikasi dan Multimedia mengambil berat isu gangguan seksual yang didakwa berlaku dalam industri seni tanah air. Menterinya Tan Sri Anwar Musa menegaskan ia bukan isu remeh, malah gangguan seksual ialah satu kesalahan jenayah. Mengulas perkara itu dalam laman Facebook beliau, Tan Sri Anwar berpandangan isu gangguan seksual tidak akan terungkai dengan mencari kelemahan mana-mana pihak. Sebaliknya, usaha menanganinya memerlukan pengembangan tenaga semua pihak meliputi pihak berkuasa, individu terlibat dan pihak media. Bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil, dakwaan isu berkenaan dalam industri seni telah dimaklumkan Tan Sri Anwar kepada pihak polis. Beliau yakin pihak berwajib akan mengambil tindakan mengikut lunas undang-undang. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Ketua Perhubungan UMNO Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof dikompaun masing-masing RM10,000. Kompaun dikenakan susulan pelanggaran SOP pencegahan COVID-19 semasa pelaksanaan Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri PRU dan Melaka ke-15 kerana menjalankan aktiviti kempen ziarah rumah ke rumah serta tidak memakai pelitup muka. Menerusi kenyataan, Kementerian Kesihatan KKM telah melaksanakan siasatan terhadap video tular yang telah berlaku pelanggaran SOP semasa tempoh PRU Don Melaka oleh kedua-dua individu tersebut pada 19 November 2021 di kawasan Masjid Tanah. KKM akan terus memantau pematuhan SOP dan tidak teragak-agak mengeluarkan kompaun kepada individu mahupun organisasi yang melanggar mana-mana SOP. Kompaun dikenakan mengikut peraturan-peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit kurungan langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan Pelan Pemulihan Negara 2021. Dua atlet negara Muhammad Irfan Syamsuddin Sukan Lempar Cakra dan Wedi Eng Sukan Terjun menerima ijazah masing-masing pada Majlis Convocation UM ke-60 hari ini. Jago Lempar Cakra Asia Tenggara itu menerima ijazah Sarjana Muda Sains Sukan Pengurusan Sukan, manakala atlet terjun Olimpik negara Wendy Eng turut menerima ijazah dalam bidang yang sama. Ketika ditemui media, kedua-duanya jelas tidak sabar untuk kembali ke arena bagi menggalas tugas mengharumkan nama negara. Sekarang ni saya preparation untuk tahun depan punya SEA Games, Asian Games, Commonwealth dengan World Championship. And then tengoklah tahun depan banyak-banyak game yang banyak, it's going to be busy year tahun depan. I'm still training and then we are planning, we'll have a lot of competition next year. Mereka berkata demikian selepas sidang ketiga Majlis Convocation Universiti Malaya hari ini. Kedua-dua atlet kini sedang sibuk melakukan persiapan bagi menyertai pelbagai pertandingan tahun hadapan. Dalam perkembangan yang sama, ibu kepada atlet memanah negara yang meninggal dunia akibat komplikasi jantung Mei lalu, Allahyarham Haziq Kamarudin diberi penghargaan menaiki pentas bagi menerima ijazah anaknya. Syira Syaira, isteri Allahyarham Haziq ketika ditemui berbesar hati atas undangan pihak pengurusan universiti ke majlis tersebut. Ia kejayaan yang ditunggu-tunggu Ibu Haziq setelah 8 tahun pengajiannya di UM. Arwah ni kalau kita kenal dia sangat pemurah dengan senyuman. So dia akan sentiasa bermanis muka, tak kira apa juga keadaan, even dia penat ke, jadual dia terlalu pack ke. So dia akan membuatkan semua orang rasa senanglah jika berada dengan dia. Seramai 6,463 graduan bakal diraikan pada Majlis Convocation yang berlangsung selama 4 hari bermula semalam hingga 27 November 2021 dengan pematuhan SOP serta dalam suasana norma baharu.
Saudara, 21 November setiap tahun merupakan sambutan Hari Televisyen Sedunia. Sejajar perubahan teknologi masa kini, tontonan televisyen mula beralih kepada telefon pintar yang boleh diakses bila-bila masa sahaja. Di Terengganu, penggunaan televisyen sebagai medium utama masih lagi relevan. Perkara itu diakui Ketua Pusat Pengajian Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Sultan Zainal Abidin Nur Jiji Diana Azmi. Meskipun pelbagai maklumat dapat diperolehi dengan mudah melalui teknologi di hujung jari, namun media arus perdana tetap menjadi pilihan. Dan bercakap mengenai kesahihan, ada kalanya kita mendapatkan maklumat di dalam media sosial dan kita kena ingat maklumat di dalam media sosial itu tidak semuanya betul. Ada setengahnya mungkin orang kata apa sebagai fake maklumat palsu. Jadi untuk memastikan bahawa maklumat itu tepat, maklumat itu sahih, masyarakat akan kembali merujuk kepada berita yang disampaikan oleh radio ataupun televisyen khususnya, okey, untuk mendapatkan kesahihan. Jadi dalam konteks tersebut, melihat kepada situasi ataupun melihat kepada landscape communication yang dinyatakan sebentar tadi, kita boleh katakan bahawa televisyen dan juga media arus perdana memang masih relevan. Rata-rata yang ditemui mempunyai pandangan tersendiri. Untuk peredaran teknologi sekarang, orang kata rasa relevan dia dah berkurang. Sebab saya tengok majoriti masyarakat ni lebih mengadap telefon daripada TV. Bukan kata orang lain, saya sendiri pun memang jarang sangat on TV. Melainkan untuk tengok sukan, bola, MotoGP gitulah. Untuk berita-berita tu rasa lebih ke telefon dah. Bagi saya lah, awal lama ni penting jugalah untuk kesenambungan kita, rakyat-rakyat kita ni, untuk mengetahui apa tu dunia luar dengan orang. Sekarang ni walaupun kita ada telefon, kadang-kadang orang ni ada ke yang tak apa suka pasal ni telefon ni kecil lah, TV dia besar sikit. Kalau contohnya macam PRU Melaka bawah ni, rasanya ramai yang PRU Melaka bawah ni dia orang suka tengok TV lah, pasal jelas dia dapat berkongsi sama-sama kawan-kawan kita tengok, beri pendapat. Setakat hari ini, rakyat Malaysia boleh menikmati 18 saluran televisyen dan 14 saluran radio tanpa sebarang yuran langganan menerusi siaran TV digital MyPreview hasil pembinaan 44 stesen pemancar DTT bagi menyediakan liputan kepada 95.3% populasi seluruh negara. Baik saudara, berita wilayah edisi 21 November berakhir di sini. Terus amal kawalan kendiri, lindung diri, lindung semua kerana kita keluarga Malaysia. Selamat menyambut Hari Televisyen Sedunia yang sahih di Berita RTM. Saya Nur Zamri. Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi.